Hormat Ipoh Timur, saya nak tanya pendapat Ipoh Timur, yang berhormat Ipoh Timur, bagaimanakah lebih kurang 7,000 anak murid-murid Melayu pergi ke sekolah Cina? Adakah sebab suasana di sekolah nasional itu tidak begitu baik? 7,000 anak Melayu pergi, 70,000. Bagaimana ini boleh berlaku? Adakah kaum Melayu, anak-anak barisan nasional sanggup hantar anak mereka ke sekolah Cina? Sebab di suasana sekolah Cina lebih bagus untuk belajar. Itulah kejayaan pandangan Ipoh Timur. 70,000 ikut. Saya harap bahawa Yang Berhormat Padang besar nanti dalam ucapan beliau boleh ambil isu ini, oleh kerana soalan timbul daripada jawapan daripada soalan beliau ialah sama ada dia mencadangkan assimilation untuk nation building atau integration sebagai asas untuk pembinaan satu negara masyarakat majmuk. Ya, nama Sri saya Gading. Sahabat lama. Terima kasih Yang Hormat Ipoh Timur. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Saya nak tenangkan keadaan supaya semua tidak hilang punca. Semua tidak hilang punca. Kita kembali kepada asal tajuk. Yang amat berhormat Perdana Menteri yang ke-6, Yang amat berhormat Datuk Seri Tun Najib mengumumkan dasar satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Dasar ini nak menyatu padukan rakyat berbilang kaum dalam negara tercinta ini, supaya benar-benar kita bersatu padu untuk menjamin keharmonian, keamanan dan keselamatan. Satu tujuan yang sangat murni. Saya berharap Ipoh Timur jangan mengelirukan masyarakat, kerana jangan lupa penuhnya, ayat penuhnya, dasar satu Malaysia bertunjangkan perlembagaan negara. Maknanya apa yang ada dalam perlembagaan, soal bumi putera, soal bangsa lain tidak diusik. Cuma tujuannya untuk menyatu padukan. Jadi kalau kita tafsir ikut tafsir masing-masing berdasarkan parti politik kepentingan kita, ini akan bercanggah. Jadi saya harap Yang Berhormat Ipoh Timur yang berpengalaman, marilah kita ubahlah tajuk lain supaya terus sajalah. Okey. Apa yang nak disampaikan, mungkin ada benda yang baik, benda-benda yang baik yang boleh disampaikan oleh Ipoh Timur, silalah. Sebelum berubah ke tajuk lain. Nanti. Lama saya minta peluang. Nanti. Adalah sikit orang Sarawak. Nanti. Betul. Bahawa apa yang kita utarakan, pelandasan atas perlembagaan. Dan soalan 3 acid test yang saya kemukakan, bukan sahaja 3 acid test mengenai kesetiaan kepada satu Malaysia, pun kepada persekutuan perlembagaan, persekutuan. Oleh kerana mengikut perlembagaan pun berlandasan perkara 153 tidak dipertikaikan, tetapi pada akhirnya perlembagaan berasaskan kepada konsep ketuanan rakyat Malaysia dan bukan ketuanan Melayu. Adakah setuju? Adakah setuju? Soal perlembagaan tidak pula menafikan hak bangsa atau kaum-kaum lain dalam negara ketuanan ini. rakyat Malaysia atasi semua. Yalah, kita semua rakyat Malaysia itulah yang diiktiraf terima oleh perlembagaan, dan satu Malaysia tidak bertentangan. Dia tidak bermakna sesuatu itu agak berbeza, tidak. Yang mungkin saya perlu adalah cukup bijak dalam perkara ini. Mari kita secara tenang terima konsep untuk menyatu padukan rakyat kerana keharmonian. Terima kasih atas pencerahan Yang Berhormat Sri Gading, dan terasa saya perlulah acid test keempat, bahawa menerima bahawa perlembagaan persekutuan berasas kepada konsep ketuanan rakyat Malaysia dan bukan ketuanan Melayu. Adakah menerima itu? Dan tentu menerima itu oleh kerana kalau kita ikut perlembagaan
sesiapa boleh menjadi Perdana Menteri. Sesiapa boleh menjadi Perdana Menteri. Tak kira kaum, tak kira agama. Semua pun realiti yang lain. Betul? Ya. Semua pun realiti yang lain. Saya pun terima itu. Tetapi asasnya persekutuan, perlembagaan persekutuan ialah berasaskan ketuanan rakyat Malaysia, bukan ketuanan Melayu. Saya harap itulah exit test keempat. Boleh saya jawab? Dan nanti. Dan tadi saya ada tanya, berapa ramai menteri termasuk timbalan Perdana Menteri yang mempunyai DNA satu Malaysia yang boleh lulus dalam 3 sekarang 4 ujian mudah yang disebut tadi? Mana? Berapa ramai ahli-ahli parlimen BN yang mempunyai DNA satu Malaysia dan boleh lulus dalam 4 ujian mudah berkenaan? Jelas sekali satu Malaysia membawa makna yang berbagai. 1001 versions kepada kabinet dan pemimpin-pemimpin parti-parti politik di Barisan Nasional, sama ada menteri dalam UMNO atau bukan UMNO. Apabila menteri-menteri bukan UMNO seperti menteri KPI yang bertanggungjawab terhadap plan hala 7 program transformasi kerajaan yang berhormat Tan Sri Senator Tan Sri Tauku Sukun, dan menteri-menteri dari MCA, MIC dan parti-parti komponen BN di Sabah dan Sarawak tidak berani mempertahankan konsep satu Malaysia dan berdiri berucap di mesyuarat jemaah menteri mengenai keingkaran dan pemberontakan JAKIM atau eksploitasi sentimen kaum dan agama secara tidak bertanggungjawab oleh media dan ejen UMNO, maka persoalan mengenai sama ada satu Malaysia mempunyai sebarang makna setelah dilaungkan buat pertama kalinya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bulan April yang lepas menjadi amat penting. Saya berani berkata bahawa sebagai hakikatnya musuh satu Malaysia bukanlah dari luar BN tetapi dari dalam UMNO sendiri. Ya. Inilah sebab mengapa cadangan saya. Boleh izin ke? Nanti. Let me come. Don't get jammed here. Let me at least come saya ingat to end of the subject. Saya ingat Yang Amat, biarlah Ibu Timur cakap. Siapa yang puas hati nanti cakap, saya akan bagi peluang. Ya. Inilah Inilah sebab elok macam tu. Tadi betul-betul macam pasal ikan saja kita. Ini ahli pasal ikan ke ahli parlimen? Betul yang betul. Minta penjelasan sedikit boleh. ya. Inilah sebab Dia tak bagi Yang Amat, dia nak cakap dulu. Inilah sebab mengapa cadangan saya supaya satu jawatan kuasa pilihan parlimen mengenai satu Malaysia tidak dapat seberang sambutan, termasuk dari Menteri KPI yang bermakna bahawa beliau tidak yakin Government Transformation Program roadmap yang mendatangkan sebarang hasil ketara dan tidak akan terdaya menahan penelitian orang ramai dalam parlimen. Government Transformation Program satu Malaysia menentu mengenai menggalakkan media satu Malaysia yang inklusif katanya, dan saya petik daripada the GTP. Sebaliknya jika dan apabila terdapat kaedah pelaporan dan penulisan yang berbentuk terlalu berpusatkan sesebuah etnik atau lebih bersifat perkauman, maka ini akan memperkukuhkan lagi tembok perkauman dan bukan meruntuhkannya. Selanjutnya, daripada memberikan kritik yang sahih dan membina, setengah penulis menyalahi guna hak kebebasan bersuara yang lebih besar yang sedia ada dengan menggunakan istilah dan perasaan yang bersifat perkauman atau hasutan. Sementara penapisan adalah bercanggah dengan demokrasi, terdapat keperluan bagi memulakan, menerap dan menghayati secara dalaman satu komitmen terhadap kewartawanan yang bercorak profesional, suatu perasaan bertanggungjawab dan kawal diri dengan sifat sensitif terhadap berbagai pandangan dan perasaan berbagai komuniti di Malaysia. Unquote. Seberang kajian bebas terhadap senario media masa di Malaysia akan menampakkan antara yang paling bersalah kerana kaedah pelaporan dan penulisan yang berbentuk terlalu berpusatkan sesebuah etnik atau lebih bersifat perkauman, salah gunakan istilah dan perasaan yang bersifat perkauman atau hasutan, langsung tidak sensitif terhadap pelbagai pandangan
dan perasaan pelbagai komuniti di Malaysia. Selama 2 tahun sejak tsunami politik 8 hari bulan Mac dalam pilihan raya umum 2008 adalah media-media UMNO, Utusan Malaysia dan Berita Harian. Ia